Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan, salam madani. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih salam juga kepada calon kita N36 Pantai Jerejak, saudara Fahmi Zainul. Yang seperti kita bincangkan tadi bahawa beliau ini adalah kali ketiga, penggal ketiga kita tiga penggal kan, betul di mana sebelum ini Ahli Dewan Undangan Negeri adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution, dan sekali ini diamanahkan kepada seorang anak muda yang bernama Fahmi Zainul. Mungkin ada yang saya rasa ramai dah kenal, tapi nak mengenali lagi mungkin calon pengundi-pengundi kita daripada luar yang nak mengenali siapakah itu saudara Fahmi Zainul di N36 Pantai Jerejak. Silakan. Betul. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat malam, minta maaf petang ya, tengah kempen waktu walkabout dan juga lain-lain. Saya Fahmi Zainul, berumur 32 tahun, pelajar atau bekas pelajar Universiti Melaya, yang grad dalam ijazah sarjana muda pentadbiran dan juga keadilan sosial. Alhamdulillah kali ini saya minta untuk ataupun ditawarkan untuk bertanding di DUN N36 Pantai Jerejak. 3 penggal. Yang pertama adalah YB Sim Zazi, kedua Datuk Rashid Asnun sebelum ni, dan yang ketiga adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ada 29,000 plus lah, saya tak sebut lah nak angka yang belakang tu. Dan komposisi untuk penduduk di Pantai Jerejak ni lebih kurang 50% pengundi daripada komuniti Chinese, 38% adalah Melayu dan juga lebih kurang 11 adalah India dan juga lain-lain. Saya pertama kali masuk ke dalam Pantai Jerejak. Bukanlah saya kata saya ni orang asing, tak. Bapa saya orang Julutong, mak saya orang Bukit Bertajam. Julutong di Kampung Pisang Awak dan juga di bahagian ibu saya di Bukit Bertajam. Kalau ada orang kata Fahmi ni bukan adalah anak jati Pulau Pinang tu, saya rasa sangat tidak adil lah untuk saya. Pak saya orang Julutong, dekat je lah Pantai Jerejak dengan Julutong ni. Kenapa dia kata bukan orang Pulau Pinang? Ada yang sebut, mungkin ada orang kata ni kawan Pulau Pinang kan. Sentimen tu mungkin dimainkan. Maksudnya tapi bukan orang belah pulau? Ya, lebih kurang macam tu. Lapak aku orang Julutong kan, takkan tak boleh kan. Lebih kurang macam tu lah. Dan 3 penggal, dan di bawah pada pilihan yang ke-15 kita memenangi 3-0 di DUN, ketiga-tiga DUN di Parlimen Bayan Baru yang dimenangi oleh Wabi Sim Zazi lah. Dan juga untuk sesi kali ini lebih kurang 4 penjuru, saya muda dan lagi 2 iaitu daripada Parti Rakyat Malaysia PRM, dan juga Perikatan Nasional yang diwakili oleh pengurusi gerakan Negeri Pulau Pinang Ontong Keong. Jadi lebih kurang 4 penjuru. 4 penjuru. Jadi pada 4 penjuru ni, okey, satu Chinese, satu Malay, 2 Chinese, 2 Chinese dan 2 Malay. 1 Sing, Satu Sing. 1 Malay. Sing dari PRM, Parti Rakyat Malaysia. Parti Rakyat Malaysia. Jadi masing-masing mempertaruhkan apa orang kata nasib masing-masing di sini, dan kita nampak agak kehebatan kita kata pilihan raya kali ini dengan bendera. Saya mula-mula saya nampak muda punya banner, bukan banner, dia panggil apa, kain rantang tu lah. Kita Perikatan Nasional adalah sikit saya nampak. Yang PRM saya tak nampak langsung so far yang saya pergi tadilah. Nah, daripada segi persaingan tersebut yang dirasai, how do you feel daripada segi saingan tu? Nampak sengit atau tidak? Untuk pertama kali bertanding dalam pilihan raya negeri ini, persaingan untuk di Pantai Jerejak saya rasa bersaing secara sihat lah. Di antara keempat calon tu masing-masing bersaing secara sihat dan tidak adalah balas membalas. Ada jugalah 2-3 perkara dan saya rasa itu tidak perlu dijawab lah. Dan ianya saya rasa publicity murahan oleh beberapa calon. Tetapi apabila berhadapan tidak adalah provokasi, tidak adalah orang kata memburukkan mana-mana individu secara peribadi dan juga lain-lain. Saya anggap bahawa pilihan negeri di khususnya Pantai Jerejak di Pulau Pinang ini satu persaingan yang sihat dan tidak adalah benda-benda yang kita tak inginilah. Suasana yang agak tenang dan juga saya yakin Pantai Jerejak ni dihuni oleh golongan-golongan yang mempunyai minda kelas yang pertama lah. Dan ianya berhampiran dengan kawasan perindustrian dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ya. Dan persaingan tu lebih kepada persaingan idea. Persaingan siapa yang menawarkan yang lebih baik, siapa yang boleh bekerja dengan lebih baik, betul tak?
daripada kita persaingan kutuk mengutuk, daripada kita persaingan hina menghina, kita kata benda tu takkan membawa kepada mana. Sebenarnya persaingan untuk rakyat, bukan untuk orang lain. Baik, now sepanjang berjalan dengan berjumpa dengan rakyat, berjumpa dengan penduduk tempatan, berbual mungkin dengan komuniti-komuniti, ketua-ketua, apa antara perkara yang mungkin mereka luahkan dan mereka nak bawa lagi lebih selepas ini? Sebenarnya di Pantai Jerjak ataupun di Pulau Pinang khususnya, masyarakat di negeri Pulau Pinang ni mempunyai satu kelas yang tersendirilah. Saya rasa perlu mereka sekarang ni berada dalam tahap yang ketiga ataupun kedua, di mana mereka ingin memfokuskan terhadap penambahbaikan ekonomi mereka sendiri. Kalau rata-rata tengok keseluruhan di negeri Pulau Pinang, saya ambil ataupun daripada pungutan suara, apakah yang mereka nak ataupun apakah mereka yang utamakan adalah berkenaan tentang peningkatan ekonomi lah. Termasuklah tentang berjumpa dengan para penduduk, berjumpa dengan para usahawan, businessman. Mereka mengatakan bahawa mereka nak melihat bahawa peliharaan negeri ini baik supaya mereka boleh expand tentang bisnes mereka, tentang kewangan mereka dan juga lain-lain. Kedua, berkenaan tentang orang kata infrastruktur dan juga pengindahan lah di kawasan kediaman masing-masing, di mana kita lihat bahawa ialah dalam Islam pun mengajar untuk kita ni lebih bersih, dan juga kawasan-kawasan elit, saya anggap Pantai Jerjak ni kawasan elit, mereka memerlukan landscape, mereka memerlukan infrastruktur yang baik, mereka memerlukan kemudahan yang baik untuk memastikan bahawa environment mereka ni duduk dalam keadaan tenang dan juga baiklah ekonomi, dan juga yang kedua tentang pengindahan. Dan yang ketiga, mungkin dari segi mereka mahukan bahawa servis perkhidmatan dipertingkatkan, khususnya di peringkat kerajaan negeri, iaitu peringkat PBT. Kerja-kerja PBT ni perlu ditingkatkan, dan saya yakin sekiranya ketiga-tiga perkara ni mampu dilaksanakan dengan baik, insya-Allah Pantai Jerjak milik keadilan, iaitu Pakatan Harapan. Baru-baru ini satu survey dikeluarkan oleh Ilham Center dan mengkaji bilangan penduduk Melayu yang menyokong kerajaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga negeri secara keseluruhan menyokong penduduk yang menyokongkan Datuk Seri Anwar. Pulau Pinang dilihat lebih 70% menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pulau Jerjak any different ataupun macam mana? Sebenarnya hampir di Pantai Jerjak ni kita ada lebih kurang 7 daerah mengundi yang didiami oleh 29,000 penduduk di Pantai Jerjak ni. Saya dan juga kawan-kawan telah pusing habis di Dun Pantai Jerjak ni. Flat 21 blok kita naik, yang tinggi 16 tingkat kita naik, dan juga semua landed house, Taman Senibong, Jalan Tengah, Pantai Jerjak dan juga lain-lain, Masjid, Surau, Tok Kong dan juga lain-lain. Kita mendapati bahawa penerimaan masyarakat, khususnya kaum komunitis Chinese ni, Cina ni sangat baik, termasuklah juga India. Dan apabila kita juga pergi ke surau-surau dan juga pergi ke masjid di kawasan Pantai Jerjak, khususnya orang Melayu, mereka juga memberi kesan ataupun memberi feedback yang baiklah terhadap kerajaan negeri dan juga kerajaan Malaysia. Cumanya mungkinlah saya ingat saya ada jumpa lebih kurang dalam 2 orang lah. Sepanjang saya jumpa 2 orang individu ni yang mengatakan bahawa ia akan memberi undi pada perikatan lah. Dan juga ada 1 ataupun 2 yang mengatakan saya tidak minat berpolitik lah. Selain itu kita buat call center, kebanyakannya memberi respon yang positif. 1 ataupun 2 berbanding beribu kita call ataupun kita boleh reach pengundi ini, ada 1 ataupun 2 lah. Dia tak mahu dengar hujah apa, dia tak mahu saya Perikatan Nasional. Lebih kurang itu. Itu yang saya dapat sepanjang hampir 13 hari saya berkempen. Jadi bermakna majoriti yang di call tu memang dia dah decide dia nak undi siapa? Sebenarnya untuk Pantai Jerjak ni hampir kesemualah. Dalam minggu yang pertama ni mereka dah menunjukkan bahawa mereka ni nak memberi undi kepada siapa. Sebab kami orang Pulau Pinang ni dah 15 tahun dah dianaktirikan oleh Kerajaan Persekutuan. Macam-macam lah perkara yang diminta untuk membantu masyarakat setempat ni tak diberikan. Dan dengan rezeki Allah yang diberikan, kita telah menang
iaitu kerajaan Malaysia dipimpin oleh Anwar Ibrahim sendiri. Dah 15 tahun dah kami akteri. Bagilah pula kami ambil kasar sikit apa yang dia tak dapat sebelum ni kan. Lebih kurang macam itulah. Nampak beza tak sewaktu menjadi pembangkang kita memegang Pulau Pinang dan menjadi kerajaan kita memegang Pulau Pinang di peringkat federal? Saya rasa untuk di peringkat 6 bulan lah. 6 bulan. Sebelum ni 22 bulan ni kita tak ada kuasa sangat lah kan. Itu Tun Mahathir punya kerja. Pertama tu mungkin kalau tengok orang Pulau Pinang ni, satu ialah tol. Motor tu lah orang alik tak kena bayar. Dan juga Sekarang ni dah tak kena bayar? tak kena bayar lah kalau tol. Dulu kena RM1 lepas tu tak ada dah. Untuk kali ini ya, selama 6 bulan 7 bulan saya rasa ada banyak perkara-perkara kerajaan persekutuan support lah, khususnya projek tempatan banjir. Saya ingat sekiranya kolaborasi di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri ini dapat diselarikan, ianya sangat baik. Saya nak bagi tahu kepada semua penonton TikTok ni ataupun Facebook ke Twitter ke YouTube dan juga lain-lain. Sebenarnya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim naik sebagai Perdana Menteri, dua perkara utama yang telah diumumkan yang memberi manfaat kepada orang Pulau Pinang. Pertama, pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang terletak antara Batu Mahu, Bayan Lepas dan juga Pantai Jerajak yang memberi kesan yang besar kepada sektor pelancongan dan juga perindustrian di negeri Pulau Pinang. Kedua, pengumuman untuk pembinaan LRT sepanjang jajaran yang telah dibincangkan sehinggalah ke Seberang Perai. Ianya sedikit sebanyak akan membantu dari segi pelancongan, dari segi mengurangkan, tak kurang sangatlah kesesakan lalu lintas, tapi sedikit sebanyak akan membantu. Dua ni selama tempoh 6 bulan, dua perkara ni telah diumumkan. Kalau dulu orang cerita apa Pinang tak boleh nak buat LRT, bila kita minta postpone, minta reject. So dalam bila Anwar naik saja, dua benda ni dah diumumkan. Kalau hampa bagi kepada Pakatan Harapan di Pulau Pinang ni, saya yakinlah Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang Pulau Pinang kot. Pulau Pinang. Dia akan bagi macam-macam lah. Tengok dulu kalau orang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia bagi kat Paguh tu, Dewan pun 3 juta. Dewan 3 juta. Takkanlah Pulau Pinang Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh tengok. Lebih kurang macam itulah. Ni balik pada cerita pembesaran kapal lapangan kapal terbang tadi. So pembesaran tu akan menaikkan apa? Jumlah kapal terbang ataupun dia boleh pergi international? Pertama dia nak membesarkan infrastruktur di peringkat bangunan dan juga parking dan juga penambahbaikan hampir saya tak pastilah angka dia berapa kan, tapi begitu besarlah dan dia akan memberi kesan yang besar, maknanya kemasukan lebih ramai para pelancong ataupun penambahbaikan dari segi orang kata stesen di setiap lapangan terbang itu akan memberikan dari segi faktor ekonominya, peningkatan ekonomi, orang akan datang lebih ke Pulau Pinang lebih banyak, dari segi sosialnya penambahbaikan, dari segi pelancongan. Untuk khususnya dari Pulau Pinang. Kalau orang tanya orang sini pun dia pun rasa happy dan juga shock lah kan bila dibesarkan lapangan terbang. Sebab kalau kita nak tahu, tuan-tuan mungkin ada tak tahu, Pulau Pinang ni adalah antara pernah tercatat sebagai 100 places that you must visit before you die dalam beberapa majalah di international punya magazine dan bila saya sendiri datang ke Pulau Pinang, memang sebenarnya banyak benda selain daripada makanan dia, culture dia, diversity of people dia, sebenarnya benda tu sesuatu yang kita boleh lihat di Pulau Pinang ini sendiri. Baik, now balik pada cerita LRT tadi. Jadi maksudnya LRT tu ada di apa orang kata di Perai dan juga ada di pulau. Ya, dia akan fokus di Pulau Pinang, itu di bahagian pulau, di Bayan Lepas, termasuklah kawasan perindustrian dan juga akan menghubungkan ke sebelah seberangnya ke Perai lah. Laluan tu sebenarnya telah dirangka sebelum inilah, tapi akan ditambah baiklah untuk kemudahan orang-orang pulau dan juga orang seberang. Orang seberang pun akan juga mendapat manfaat. Orang kata belah pulau saja diberikan manfaat, tapi insya-Allah kali ini dia akan terus ke belah bahagian Perai dan juga bahagian-bahagian di kawasan situ. Daripada sini ke betul. Kita tengok nanti teknologi dia, kita tak tahu. So jangka ada tak dia bagi tahu berapa jangka tahun ni akan start projek sebut tu. Dan total tu saya tak dapat pastikan, takut nanti saya kata putar balik tapi tahun ni akan bermula projek RT tu.
So projek LRT kita kata even tebatan banjir itu pun dah ada juga, dah diluluskan banyak projek berkenaan tebatan banjir. Kemudian kita juga tadi kita menyentuh persoalan tentang airport sudah dibesarkan. Kalau kita nak sebut industri ni, Pulau Pinang ni antara yang tak ada lawan lah. Yang terkini ni Intel lah. Intel nak expand dia punya bisnes. Dia akan mewujudkan peluang pekerjaan yang begitu banyak. Hampir 3,000, saya dimaklumkan hampir 3,000. Mereka mengeluarkan 3,000 jurutera, engineer yang diperlukan di Pulau Pinang dalam kawasan Pantai Jerjak. Cumanya ialah kita perlukan 3,000 engineer. Cumanya kadang-kadang kita punya masyarakat ada yang tidak mempunyai pendidikan yang tahap begitu kan. Dan adanya SPM, so memang kilang tak boleh nak ambil lah. Cumanya dia memberi peluang kepada orang kata golongan-golongan kelas kedua dan kelas yang pertama untuk memperoleh pekerjaan tersebut. So haraplah kalau boleh kita di Pantai Jerjak ni anak muda belajarlah tinggi-tinggi supaya peluang di Pulau Pinang ni semakin besar kan. Bukan setakat peluang tu untuk orang Pulau Pinang sebenarnya. Kita untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebenarnya kalau nak sebut tentang peluang kepada seluruh rakyat Malaysia, saya pergi jalan-jalan, kedai makan, ramai orang muda ni tanya dari mana? Kami daripada Kedah. Main kerja sini, menyewa sini. Ramai daripada Kedah. Wallahi, wabillahi, watallahi, saya tahu. Saya sendiri pergi rumah mereka. Orang penyewa, kedai makan, tanya orang Kedah. Luar daripada Pulau Pinang banyak yang mencari rezeki. Alhamdulillah lah. Hampa boleh tengok sendiri macam mana di Pulau Pinang maju. Keadaannya baik dan juga tenteram. Tidak ada kekacauan dan juga ada masalah. Khususnya di peringkat ekonomi itu sendirilah. Dan orang yang kata kekacauan apa semuanya, orang luar yang cakap. Dia tak duduk kat sini pun. Bukan tak duduk sini pun. Orang sini alhamdulillah elok. Walaupun kadang-kadang mereka ni misalnya di masjid, mereka ni berbeza parti politik. Tetapi apabila berkenaan tentang agama, mereka bersatu padu. Tak adalah orang kata apa kafir-mengkafir sembahyang dua imam apa semua. Tak ada di Pulau Pinang ni tak ada. Tak ada. Ada di belah seberang tu ada lah kot. Taman seberang kan. Belah pulau ni tak ada lah setakat ni. Semua bersatu padu untuk meningkatkan taraf hidup dia terhadap ekonomi dan juga khususnya di peringkat agama Islam kita lah. Daripada segi penduduk dan pendudukan di Pulau Pinang ni pun sebenarnya agak padat padat. Dan that's why dia nak expandkan bahagian seberang juga. Pembangunan seberang. Okey, seberang tu nanti kita tanya dengan calon kita lah, Johari Kasim dekat situ lah. Jerjak ni sendiri 29,000 penduduk, agak padat sebenarnya. Ya, betul. Dalam kawasan yang begitu kecil, saya rasa nak ke kiri, nak ke kanan, nak ke depan, ke belakang tak begitu dia punya skala ataupun tak begitu besar lah. Ianya lebih kepada orang kata high rise lah. Pembangunan rumah-rumah yang bertingkat banyaklah sini. Kondo, apartmen dibina begitu banyaklah di sini. Yang itu yang dikatakan penduduk begitu padat, kawasan ni kecil sangat. So that's why dia orang perlukan juga bila kita kata high rise ni kebersihan sangat penting kan. Betul. Landscape dia. Betul. Now PBT tu antara benda pihak berkuasa tempatan antara benda yang sangat ditekankan oleh mana-mana penduduk kata-kata. Betul. Bagaimana dekat kawasan sini Pantai Jerjak so far ada komplain-komplain? Untuk Pantai Jerjak kita ada masalah tentang isu PBT lah, pungutan sampah. Ini isu lokal lah. Ada sedikit masalah tentang pungutan sampah apabila kontraktor yang dilantik itu ada problem, dan sebelum ini tidak ada masalah lah. InsyaAllah saya sekiranya diberi mandat, saya cuba uruskan sesegera mungkin supaya kembali balik bagaimana 2 ataupun sebelum inilah. Dia berlaku 6 bulan lah apabila lantik kontraktor baru, dan mungkin orang kata tak ada rezeki kontraktor tu, tak ada nak buat kerja yang akhirnya memberi kesan kepada penduduk. Saya insyaAllah saya nak pastikan bahawa perkara ini selesai. Orang kata Fahmi ni sembang tentang isu tempatan saja, isu lokal. Sebenarnya kalau saudara-saudari pergi jumpa pengundi, inilah concern mereka tentang kebersihan. Mereka nak bersih, disapu dan juga sampah diangkat. Itulah perkara-perkara yang sangat diberi titik beratkan oleh penduduk tempat. Betul. Sebab bila kita bercakap soal Dewan Undangan Negeri, kita bercakap soal lokal. Kita bercakap soal penduduk tempatan, dan macam yang saudara Fahmi sebut tadi, tempat ni tak besar dan kebanyakannya high rise. Bila high rise dia padat dalam satu kawasan, of course pembuangan sampah tu akan banyak. Kan? Pembuangan sampah tu akan banyak. Baik. Terakhir yang mungkin kita boleh bincangkan adalah
sekiranya terpilih, kita kata, okey, Pantai Jerjak, okey, satu hal. Tapi di dalam Dewan Undangan Negeri itu sendiri, sebagai anak muda, sebagai wakil Pakatan Harapan, wakil Pantai Jerjak, apa antaranya perkara yang nak dibawakan di dalam Dewan Undangan Negeri? Mungkin tak semesti spesifik kepada Pantai Jerjak, tapi as a whole mungkin apa antara sebenarnya sekiranya diberikan peluang dan juga ruang untuk saya mewakili wakil di Negeri Pulau Pinang sebagai anak muda di sidang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ni, saya rasa pertama saya nak memperkasakan golongan muda dari segi peluang ekonomi dan juga pendidikan. Benda sangat penting lah, di mana sekiranya anak muda ni dipinggirkan ataupun tidak diberi ruang mencukupi, ianya akan menjejaskan generasi-generasi yang akan datang. Betul. Dan saya juga nak membuktikan bahawa kepada seluruh masyarakat di Negeri Pulau Pinang ni, anak muda ni diberi ruang dan peluang untuk berada dalam sidang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang DUN untuk menyuarakan apa hasrat dan juga apa yang perkara yang mereka nak lah. Sebab kadang-kadang saya jumpa dengan orang muda ni apabila kata selalunya yang tanding ni wakil golongan pertengahan ataupun golongan yang lebih berusia, mereka ni ada satu gap lah dengan diri mereka dan mereka tak boleh nak suarakan apa yang mereka nak. Dan insyaAllah sekiranya diberikan ruang dan peluang, saya akan memberi fokus terhadap pembangunan khususnya anak muda dari segi ekonomi dan juga pendidikan di Negeri Pulau Pinang. Saya rasa di Pulau Pinang ni banyak perkara yang telah dibuat, tetapi mungkin perkara tersebut tidak disampaikan secara mendalam ataupun mungkin ianya perlu bersesuaian kepada anak muda di Negeri Pulau Pinang khususnya. Ya. Baik, penutup kita kata, apakah perkara kalau kita nak tarik pengundi ni kan, nak bawa pengundi, calon mau apa, nak kena datang bagaimana, kalau sekiranya perlu wheelchair ke apa ke, orang nak bawa ke, macam mana nak menghubungi? Silakan. Sebenarnya dalam tempoh lebih kurang dalam sehari 24 jam ni adalah satu tempoh yang kritikal dan selalunya akan berlaku swing undi lah, sama ada memihak kepada kiri ataupun kanan. So saya menyeru kepada kawan-kawan di luar tu, khususnya di DUN Pantai Jerjak ataupun warga Pulau Pinang, janganlah ambil mudah show win lah kursi ni, kursi putih, tak keluar mengundi ataupun pergi bercuti dengan keluarga ataupun pergi ke tempat lain dan tak keluar mengundi. Saya menyeru dan juga berharap bahawa kalau boleh keluarlah mengundi. Kalau orang kata ni gimmick je, tiang kali pilihan raya ni jom balik mengundi. Tapi bagi saya benda tu sangat penting. Kalau peratusan keluar mengundi ni berkurang, ianya akan memberi kesan negatif khususnya daripada Pakatan Harapan. Harap kalau boleh pagi-pagi keluar mengundi pada 12 Ogos hari Sabtu ini, insyaAllah di Pantai Jerjak kita akan menyediakan di setiap JDM akan ada satu kereta untuk membawa mana-mana pengundi ataupun penduduk yang tidak mempunyai akses kenderaan atau menggunakan kursi roda. InsyaAllah kita akan sediakan satu kereta untuk satu JDM, iaitu ada 7 JDM, dan insyaAllah kita akan menggerakkan kita punya jentera penerangan untuk memberi penerangan di setiap JDM supaya keluar mengundi, dan kita akan kerahkan juga tim sukarelawan kita untuk ketuk rumah ke rumah untuk ingatkan bahawa hari ini hari mengundi. Kalau tak tahu mengundi, keluarlah dalam keadaan yang segera. Dan dalam kotak mengundi nanti ada 4 calon. Saya ni nombor 1 lah. Nombor 1. Yang lain tu saya tak sebut lah. Masuk dalam bilik undi ni nombor 1 terus atas sekali, Fahmi Zainul, logo harapan, panggah kat situ. N36 DUN Pantai Jerjak. Orang muda ramai kat sini. So yang mana saya tahu orang muda khususnya di Pantai Jerjak, saya dah cuba pergi rumah ke rumah, cubalah pergi sebagainya. Kita lebih berjumpa dengan golongan pertengahan dan juga golongan yang dah berusia. Tapi golongan muda ni banyak lebih dalam sosial media. So saya harap yang mana menonton pada hari ini, saya merayu yang mana duduk KL ke, yang mana duduk Singapura ke, ataupun yang mana duduk luar daripada Pulau Pinang ni balik mengundi. Sekejap saja jumpa family, lalang boleh jumpa family. Weekend pun. Dan juga tunaikanlah tanggungjawab anda kerana undi anda sangat penting pada 12 Ogos nanti. Ya, baik. Itu dia pesanan daripada saudara Fahmi Zainul. InsyaAllah kalau sekiranya turun pada 12 hari bulan, make sure calon nombor 1. Baik, itu dia sekian saja daripada kita pada malam ini. Terima kasih yang menonton kita di Facebook, di YouTube. Terima kasih yang berada di TikTok
Dan jangan lupa tuan-tuan, terus mengundi bersama dengan kita. Ubah, insya-Allah kita boleh terus bawa perubahan, kita boleh bawa perubahan kepada semua, dan semoga dengan usaha kita yang sedikit ini diberkati, diterima, dijadikan negeri dan negara kita ni negara yang baik, negara yang diridai. Sekian daripada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.